Kita nak bincangkan mengenai kes hentikan buli dan bersama kami di studio mungkin Sugi nak perkenalkan. Ya, betul. Di sebelah Syira adalah Dr. Nur Rashikin Ibrahim selaku pakar perunding perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Thank you Wanita Rini. Okey, dan di sebelah doktor adalah Tuan Haji Azman Haji Adnan selaku pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Sihat tuan? Sihat, alhamdulillah. Okey, kedua-dua nampak ceria walaupun cuaca agak mendung. Di luar. Tak mengantuk apa? Tak. So okey. Okey. Baik Sugi, sebelum kata orang, sebelum kita kickstart dengan kita punya perbincangan untuk hari ini, kita nak saksikan dahulu laporan ini disediakan oleh rakan wartawan kita. Jom kita tengok. Mungkin ada segelintir daripada kita pernah mengalami trauma yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidup. Traumanya apabila terjadi sesuatu perkara yang memberi kesan mendalam dalam diri mereka. Kes buli di sekolah umpamanya adalah antara perkara yang meninggalkan trauma di kalangan remaja, apatah lagi apabila kes buli berkenaan melibatkan kecederaan fizikal remaja tersebut. Ini pastinya sedikit sebanyak mengganggu emosi yang berpanjangan. Baru-baru ini itulah satu kes yang menyedihkan telah terjadi di Melaka, di mana seorang abang didapati bersalah kerana telah mencekik adik kandungnya sehingga maut, dan kabarnya si pelaku berbuat demikian adalah disebabkan mengalami masalah mental akibat selalu dibuli oleh pelajar senior di sekolah sejak tahun lalu. Selain itu, pada Mei 2003, satu kejadian melibatkan kekerasan dan kecederaan fizikal melibatkan 7 pelajar sebuah sekolah di Lembah Kelang telah berlaku yang dikatakan berpunca kerana salah faham. Pelbagai kempen dan teguran serta inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, kementerian, ibu bapa maupun masyarakat secara umumnya. Namun kes buli sukar dibendung. Persoalannya, sampai bila perkara ini harus berterusan? Tidak cukupkah hukuman yang dijatuhkan? Dan bagaimanakah kita harus mendidik generasi akan datang tentang bahaya buli ini? Baik, itu dia tadi laporan mengenai kes buli ini yang disediakan oleh rakan wartawan kita. Dan sebenarnya Sugi, kalau kita bercakap mengenai kes buli ini, ia bukanlah kali pertama berlaku. Betul. Dan juga ia sebenarnya dipaparkan di dada-dada akhbar. Kita dapat baca di dada-dada akhbar Saban Tahun, Saban Hari dan sebagainya. Dan kalau boleh saya mulakan perbincangan kita tengah hari ini bersama dengan Tuan Haji terlebih dahulu. Isu buli bukan isu baru dan kita baca di dada-dada akhbar, seringkali mendapat perhatian daripada rakan-rakan media dan masyarakat kini juga lebih cakna mengenai perkara ini. Apa yang boleh Tuan katakan mengenai perkara ini? Okey, terima kasih. Pertamanya kita lihat bahawa isu buli ini adalah isu yang berlaku sejak sekian lama dan ianya mendapat liputan meluaslah yang melibatkan kecaknaan masyarakat terhadap isu buli sebab kesannya sangat besar kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak yang berada di sekolah. Dan dalam konteks ini sebenarnya KPM memandang serius tentang isu atau kejadian yang melibatkan buli ini. Cuma di peringkat kementerian kita telah melaksanakan banyak perkara inisiatif untuk memastikan bahawa kejadian buli ini dapat dibendung, dapat dikurangkan dan seterusnya dapat atasi dengan sebaik-baiknya lah. Walau bagaimanapun, kita harus lihat bahawa ada banyak faktor yang menyebabkan berlakunya insiden buli ini. Baik. Yang melibatkan anak-anak kita. Ianya boleh berlaku disebabkan background keluarga, pengaruh daripada media sosial dan pelbagai lagi. So untuk itu, bagi memastikan perkara ini dapat kita bendung, maka ianya bukan menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan sahaja. Ianya perlu melibatkan kecaknaan daripada seluruh masyarakat kita. Kalau kita laksanakan ini bersama-sama, khususnya bermula daripada rumah, kita perkukuhkan di peringkat sekolah, insya-Allah kejadian buli ini akan dapat kita bendunglah. Dan kalau kita lihat pada masa ini, selain daripada banyak faktor ini, kejadian buli ini juga berlaku dalam pelbagai cara. Antaranya boleh melalui peras ugut, memulau antara kawan, kejadian-kejadian fizikal yang melibatkan sentuhan badan secara lisan, bukan lisan, dan yang terbaru ialah
berkaitan dengan cyberbully. Okey. Ini yang menjadi banyak perbualan dalam kalangan masyarakat. So untuk itu kita harus memastikan bahawa seperti mana pepatah kita lah. Kalau kita nak mencabut sesuatu itu haruslah daripada akar-akarnya. Ya. Tapi kalau kita nak mencabut daripada akarnya memerlukan penglibatan daripada semua pihak. Tanggungjawab bersamalah. Ya, dan saya di peringkat kementerian kita melihat ada banyak sumbangan dilakukan oleh masyarakat dalam menangani isu-isu berkaitan dengan buli ini. Okey. Bukan saja dalam kalangan ibu bapa, komuniti, malah agensi-agensi kerajaan seperti pihak polis dan sebagainya lah. So ini perlu kita teruskanlah dari masa ke masa. Baik, Okey, baik. Dan saya mungkin nak tanya kepada Dr. N ya, Dr. N. Seperti mana yang kita tahu dan juga seperti mana yang kita dengar kena laporan tadi, trauma daripada kejadian buli ni berpanjangan bagi si mangsa itu dan seperti mana yang Tuan Haji kongsikan juga sekarang ni pelbagai cara seseorang itu boleh dibuli. Tapi persoalannya daripada sudut psikologi, Dr. N, apakah sebenarnya itu buli? Satu, keduanya, apakah kesan terhadap mangsa dan si pembuli itu? Alright, thank you. So bila kita cakap pasal bully kan, first of all kita go back to actual definition. What is bully itself? Bully ini merupakan tingkah laku yang agresif yang berulang-ulang ke atas seorang individu lain, sama ada dari segi fizikal, dari segi mental ataupun dari segi emosi. So bila kita bercakap macam tadi Tuan Haji dah huraikan apa types of bully kan. Jadi bully menyebabkan it's the perceive. Kadang-kadang ada separuh orang, bila orang tu letak, contohlah very simple, letak kaki dekat dalam kelas, orang terjatuh, sandung. Pada dia bukan buli. Okey. Tetapi pada orang yang dibuli tu, dia menjadi malu. Betul. Jadi, that is where kesan psikologi selalunya dia mendatangkan memori buruk. Buruk contohnya kalau kita ingat dulu-dulu, if I'm not mistaken lah, ramai orang kata selalu kadang-kadang bila kita berkawan ada yang mengatakan oh jangan kawan dengan orang tu, jangan kawan dengan orang ni. Adakah itu terminologi buli? Okey. Tapi mungkin sekarang because kita lebih cakna mengarah orang untuk membuat sesuatu yang orang tidak persep sebagai sesuatu yang selesa. That is also considered satu perkara yang mungkin boleh mendatangkan trauma ataupun memori yang buruk kepada seorang. Jadi kalau dari segi kesan psychosocial, I would say kan, kepada mangsa buli itu, it can cause an emotional impact. Dia satu dari segi gangguan dari segi perasaan emosi, gangguan dari segi kesihatan mental. So berbalik kepada dia akan rasa stres apabila nak pergi sekolah. That is the impact. Dan dia akan menunjukkan tanda-tanda itu apabila dia sampai kepada satu tahap yang mungkin tidak boleh kita selesaikan. Contohnya kan, take for example, katakan untuk mangsa yang dibuli, mereka akan menunjukkan tanda-tanda contohnya enggan nak pergi ke sekolah. Mengelak bila berjalan lalu dalam laluan tu, bila dia nampak sepasukan, mengelak. Kita tak nak. Because sometimes for teenage especially, teenage ni adalah daripada umur 10 tahun sampai 19 tahun. Remaja. Jadi masih dalam peringkat persekolahan. Jadi di sini bila dia tanda-tandanya antaranya dia juga berasa tertekan, stres, lepas tu feeling isolated. Ini tanda-tanda awal bila kita nampak seorang budak tu yang asalnya ceria, lepas tu tiba-tiba berubah tingkah laku, mungkin menjadi baran, contohlah menjadi pemarah mungkin ya. Lepas tu kita masukkan dia dalam golongan disiplin. Sedangkan apa yang kita tidak tahu, mungkin dia mengalami impak emosi daripada segi dibuli. Dan the other ones adalah for example contohnya tabiat berubah, tabiat makan, tabiat tidur, ya, dan sampai kepada satu ketika mungkin impak dia berasa bahawa if I cannot fit in, so might as well I may not be in this world anymore. That impact. So saya tak jawab bagi pembuli lagi tu. Pembuli, well, I suppose pembuli adalah mungkin ada juga macam perasaan di mana mereka berasa how do I say guilty. Guilty. Tapi impact dia semasa kejadian buli itu lebih berlaku kepada bangsa. Baik. Dan saya kira juga 15 Disember tahun lalu juga konsep karamah insaniah telah pun diperkenalkan. Bagaimana konsep ini dapat membantu dalam kita membendung gejala buli di sekolah? Ya, betul. Saya nak utarakan satu lagi peribahasa kita. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi elemen nilai yang ada pada anak-anak kita mesti bermula seawal mereka berada di sekolah. Jadi kalau nilai baik itu sudah ada di rumah,
bila mereka masuk ke alam persekolahan, kita hanya perlu memperkukuhkan saja. Dan ini bertepatan dengan apa yang YB Menteri Pendidikan sebut, iaitu berkaitan dengan karamah insaniah. Bila kita sebut karamah insaniah ni, maksudnya ialah kita nak pastikan bahawa kita di KPM ini, dalam apa juga perkara yang kita laksanakan, kita memberikan penekanan kepada karamah insaniah yang penekanannya adalah berdasarkan kepada adab, akhlak dan integriti. Inilah nilai-nilai murni yang perlu ada, perlu kita semai, kita doktrinkan, kita budayakan kepada anak-anak kita. Dan ini sebenarnya adalah selari dengan rukun negara kita, falsafah pendidikan kebangsaan kita. Dan kita di Kementerian Pendidikan dalam apa juga bidang, sama ada kurikulum, co-kurikulum dan sebagainya, kita akan laksanakan berdasarkan kepada penekanan ini. Dan ini juga adalah selari dengan hasrat kita di Kementerian Pendidikan untuk melahirkan apa yang kita sebut sebagai anak ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Nak cerdikkan anak kita ini kena bermula dengan baik dulu. Baik dari segi apa? Adabnya, akhlaknya, ada integritinya dan sebagainya lah. So inilah yang perlu kita tekankan dan ianya relevan sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, kerana falsafah pendidikan kebangsaan kita, spiritnya ialah kita nak bangunkan potensi anak kita secara holistik. Dari segi jasmaninya, emosinya, rohani dan intelektualnya. So kita akan teruskan karamah insaniah ni supaya akhirnya itulah hasrat negara kita kepada anak-anak didik kita pada masa akan datang. Untuk melahirkan anak yang ABC, anak yang baik, lebih cerdik. Banyak lagi yang kita nak tanyakan pada Dr. N dan juga Tuan Haji, tapi sebelum itu kita dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Pada pandangan saya, aspek buli dekat sekolah ni memang perlu, perlu dibendung lah, kepada especially budak-budak yang sentiasa menjadi mangsa buli ni. Mereka perlu mengambil tindakan. Mereka kena tegas kepada pembuli itu dan mereka kena bagi tahu pada guru, dan di rumah kena bagi tahu pada pihak ibu bapa supaya perkara isu buli ini tidak berterusan jadi teruk. Itu yang lebih baiklah supaya kita bantras pada peringkat lebih awal. Masalah ni tengok dia macam bermusim. Saya tengok sekarang ni meningkat balik lah. Dia meningkat dari semasa ke semasa kan. Kes buli apa yang saya tengok ni banyak berlaku di asrama-asrama lah. Di sekolah tu mungkin kurang lah. Kita kena pantau anak, tanya dari semasa ke semasa dan pastikan sekolah yang kita nak masukkan anak tu jauh daripada kes buli lah. Tengok kes by kes lah. Buli tu sebab apa ke? Bukan suka-suka buli kan. Semua tu dia tak boleh kena diambil berat lah oleh bahagian pendidikan kan. Kalau pada pandangan saya, masalah buli pada masa sekarang ni kadang-kadang tu agak membimbangkan lah, terutama sekali untuk kawasan-kawasan sekolah yang kata berpendudukan agak padat. Tapi yalah, kita nak salahkan kepada budak-budak tu sendiri pun susah sebab sekarang ni banyak pengaruh luar macam pengaruh media, social media semua tu kan. Selain daripada kalau macam kita dulu mungkin pengaruh TV macam tu aja kan. Betul. Kes buli adalah sesuatu yang sangat membimbangkan. Jadi saya nak tanya Tuan Haji, seperti mana yang dikongsikan tadi, ini adalah tanggungjawab bersama. Jadi sekiranya ada kes buli yang berlaku, apa yang boleh masyarakat lakukan, Tuan Haji? Ya, ini menarik dan kita memerlukan kerjasama daripada masyarakat. Bila kita sebut kerjasama masyarakat, maksudnya ialah bila berlaku insiden berkaitan dengan buli, maka perlu ada laporan, perlu ada maklumat dan perlu ada aduan. So untuk itu, maka saya perlu menyebutkan bahawa dalam konteks KPM, kita ada platform khususlah untuk seluruh masyarakat, sama ada ianya berlaku dalam sekolah atau di luar sekolah, untuk menyalurkan semua maklumat yang berkaitan dengan buli. Kita dah wujudkan apa yang kita sebut sebagai portal aduan buli. Ianya boleh dilayari di www.moi.gov.my/aduan-buli. Dan antara saluran yang ada dalam portal buli ini, pertama sekali ialah kita ada sistem pengurusan aduan awam atau ringkasnya SISPA. So sesiapa saja boleh masuk ke SISPA dan buatlah aduan berkaitan dengan buli untuk kita ambil tindakan. Yang keduanya, kita juga ada talian khas melalui panggilan telefon
di talian 0388849325 ataupun WhatsApp di talian 0148009325. Juga boleh disalurkan di situ selain daripada email yang kita sediakan iaitu adubuli@moi.gov.my. Baik. Jadi kami di kementerian mengesyorkan apa juga aduan berkaitan dengan buli ini perlulah disalurkan mengikut saluran yang betul supaya kita dapat menangani dan membantu isu-isu berkaitan dengan buli ini mengikut prosedur yang betul. Baik, seperti juga yang tertera, infonya tertera di kaca skrin sekarang ini. Boleh tangkap gambar di situ. Okey, baik. Dan kita sedia maklum bahawa buli ini juga mendatangkan kesan dan juga trauma kepada mangsa buli sendiri. Bagaimana kita dapat membantu mereka untuk kembali bangkit, Doktor? Okey. First of all, saya rasa untuk nak bantu mangsa yang dibuli ni, kita kena ada sokongan. Maksudnya sokongan tu datang daripada ibu bapa atau penjaga. Jadi sekiranya kalau misalnya kita tahu bahawa anak kita itu dibuli, kita kena cuba wujudkan conversation. Macam mana kita nak tahu bagaimana nak membantu. So dan saya rasa kita kena bincang dengan pihak sekolah lah. Kita tak boleh berdiam diri hanya macam dan mengambil keputusan terus pergi menyerang si pembuli. That is not right. So jadi bincang dulu dengan anak-anak, tanya. Kalau misalnya selalunya anak-anak dia tak nak beritahu. Kalau dia merasa tak selesa pun kadang-kadang dia tak nak beritahu, dia nak solve masalah sendiri sometimes ya. Tetapi kita mungkin boleh start creating the conversation, tanya anak-anak siapa kawan mereka, berikan sokongan pada mereka. Lepas tu nyatakan bahawa sekiranya ada pernah dengar pasal kes buli kat sekolah, jadi kita create that conversation to start off kalau kita tahu. Dan saya rasa di pihak sekolah juga bila contohnya buat satu engagement dengan guru, antara ibu bapa dan guru untuk mengetahui bahawa sekiranya anak itu ada masalah, di mana guru yang boleh. Selalunya memang kita ada guru kaunseling, tapi guru kaunseling kita tidak ramai di sekolah ya. Jadi mungkin guru-guru yang lebih rapat yang boleh membantu anak-anak itu. Ada kemahiran untuk menolong. Saya nak in the short time saya nak juga announce bahawa kita di Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan kita telah bekerjasama dengan amat erat semenjak saya rasa as early as 2005, tapi masa 2011 kita ada satu program yang kita panggil program Minda Sihat Sekolah. Dan program ini memang melihat kepada sahasiah murid, termasuk aspek kesihatan mental, dan I think kalau misalnya ada kes-kes buli yang juga melibatkan disiplin juga boleh dikaitkan. Maksudnya di sini untuk memastikan bahawa sekolah itu sendiri menjadi satu tempat untuk menjanakan anak-anak yang dalam short saya rasa kindness, very kind. So kalau ada masalah saya nak wawarkan juga kita di Kementerian Kesihatan kita ada talian krisis kesihatan mental. So sesiapa sahaja, tak kiralah mangsa buli ke ataupun mereka itu adalah orang yang merasa mungkin mereka pernah membuli orang, kalau mereka ada masalah emosi, they can call 15555 yang dikendalikan oleh Pegawai Psikologi Kaunseling KKM, beroperasi from 8 until 12 midnight every day. Baik. Dan mungkin juga Tuan Haji boleh ulas lebih lanjut berkaitan dengan fungsi dan program-program dalam unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Ya, ini menarik. Sebenarnya kena saya sebutkan bahawa KPM dan KKM ni dia dua beradik. KKM adalah rakan strategik kepada KPM sejak sekian lama. Baik, berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Tadi disebut oleh doktor, di semua sekolah ada guru bimbingan dan kaunseling. Jadi fungsi sebenar guru bimbingan dan kaunseling ni adalah untuk membantu kecemerlangan anak-anak kita dalam semua aspek, termasuk juga yang berkaitan dengan nilai, sasia, kepimpinan, akademik, kerjaya dan sebagainya lah. So ada banyak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling ini. Dan ianya bukan saja melibatkan konsultasi kepada anak-anak kita, tapi program-program sokongan kepada anak-anak kita dalam semua aspek. Yang mana tujuannya adalah untuk develop anak-anak kita. Dan di sekolah juga selain daripada guru bimbingan kaunseling, kita ada juga pembimbing rakan sebaya. So kemahiran menolong ini kita dedahkan kepada anak-anak kita supaya konsep peer group ini dapat kita optimumkan fungsinya. Kerana anak-anak kita ni kalau dia ada masalah, dia lebih suka pergi kepada kawan. Jadi PRS atau pembimbing rakan sebaya ni adalah satu mekanisme yang bagi saya amat baguslah. So banyak
sebenarnya program yang kita laksanakan. Bukan saja sasarannya ialah anak-anak kita, tetapi juga ibu bapa murid kita. Kita ada buat macam-macam program yang berkaitan dengan literasi. Literasi yang berkaitan dengan disiplin, parenting dan sebagainya. Kita harap membantulah. Okey, baik Tuan Haji. Di sekolah kita belajar pendidikan moral, kita belajar pendidikan agama, semuanya kata orang yang memupuk nilai-nilai murni. Tapi kenapa sehingga hari ini masih ada lagi kes buli berlaku? Di mana silapnya tu? Kita harus ingat bahawa ilmu ini akan diperoleh oleh semua orang dalam apa juga keadaan dan cara. Tetapi ilmu ini kalau tidak diamalkan, maka akan berlakulah perkara-perkara termasuklah buli. Jadi bagi sekolah-sekolah yang memang pendekatan kita lebih kepada keagamaan dan sebagainya, yang penting kita akan fokuskan bagaimana ilmu yang diperoleh itu dapat diamalkan supaya kita dapat hindarkanlah. So ini pendekatan KPM dari masa ke semasa kita akan tambah baik untuk pastikan bahawa kejadian dan juga isu buli ini tidak akan berterusanlah. Tapi kalau saya boleh tanya sedikit lagi Tuan Haji, kenapa kita fokus kepada kes buli di sekolah agama walaupun sudah ada pendekatan itu masih lagi berlaku? Sebenarnya dia tak banyak pun di sekolah agama ni. Sebenarnya kita ada lebih 10,000 buah sekolah. Daripada Perlis sampai ke Sabah. Kita menyantuni 5 juta anak-anak kita di seluruh negara. Kita ada 400 lebih ribu guru-guru kita. So sebenarnya isu yang berkaitan dengan buli ini jumlahnya tak banyak. Kalau kita bandingkan kejadian isu buli dengan jumlah 5 juta itu di 0.005% saja. Kan? Tetapi oleh kerana isu ini mendapat liputan dan ianya sangat penting kerana kesannya kepada anak-anak kita, dia dah jadi suatu perkara yang dia macam disensasikan juga besarlah. Tapi tak apa, kita sentiasa akan pastikan bahawa kita boleh bendung isu dan juga gejala buli. Baik, tapi sebenarnya adalah normal untuk setiap ibu bapa rasa risau juga kan. Kebimbangan tu ada kan. Maybe media pun boleh membantu because media plays a very important role kan untuk memberi fakta yang tepat tentang buli. Jadi macam contohnya even pembuli tu siapa yang mereka digalakkan untuk menerima bantuan. They are not being orang kata jangan kita terus macam menghukum tanpa kita mengetahui apa yang berlaku. Tetapi hukuman itu kita serah kepada pihak pentadbiran dan sebagainya. Tetapi in a long term, kita perlu proses pemulihan. Jadi punitive, saya rasa recovery is much more important. Punitive, yes, tetapi kita kena seimbangkan. Yang paling penting bagi kami ialah fungsi kita ialah mendidik dan mencegah. Itu yang paling penting. Baik, jadi sama-sama kita hentikan buli. Kita mampu melakukannya secara yang lebih bijaklah. Okey, baik. Syirah, sampai di sini saja masa yang kita ada, Dr. Ann dan juga Tuan Haji Azman. Terima kasih atas perkongsian yang dikongsikan dan harapnya kita boleh wujudkan keadaan yang lebih sihat, kondusif untuk para pelajar di negara kita Malaysia.